Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini 9 Ramadan 1444 bersama dengan 31 hari bulan 3 2023, kita dapat bersiaran secara alamaya di kuliah duha kita. Kuliah duha ini dianjur oleh pihak ahli Masjid Al-Ghufran, tapi secara alamaya. Jadi alhamdulillah, di cara alam apa yang kita ada, kita gunakanlah alam-alam ini untuk menyampaikan ilmu, menyampaikan maklumat, untuk menerima ilmu yang kita ada ni. Kita kata alhamdulillah, para jemaah sekalian, itu yang penting bagi kita, iaitulah kita dapat belajar. Jadi tajuk yang kita pilih pada hari kali ini iaitu surah Al-Ghashiyah. Surah Al-Ghashiyah, surah yang ke-88. 88 juzuk yang ke-30. Surah 88 juzuk yang ke-30. Jadi insya-Allah kita akan ambil setakat mana masa yang kita adalah untuk waktu duha ni. Dia panggil tadabbur waqafat tadabburiyah. Maknanya beberapa petikan yang penting dalam surah ini, surah yang mustahak, yang penting ini, supaya kita tidak menggunakan masa yang panjang. Manakala kita nak tafsir panjang, tapi kita ambil pilihan saja, insya-Allah, supaya kita tidak ambil masa yang lama. Tengok surah Al-Ghashiyah, bagi yang ada tafsir pimpinan, yang ada pimpinan Ar-Rahman, buka muka surat 1383. 1383. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghashiyah. Hal ataka haditsul ghashiyah. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihan. Sudahkah sampai kepada kamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perihal hari kiamat yang huru-haranya meliputi. Nah, jadi para pelajar, kita boleh tengok nama surah ini. Nama surah ini, nama dia Al-Ghashiyah. Apa makna Ghashiyah? Maknanya huru-hara. Hari kiamat yang huru-haranya meliputi, maknanya tak ada orang yang selamat dalam suasana yang begitu gawat kecuali orang yang diberi keamanan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka orang itu saja yang akan selamat biiznillah, dengan izin daripada Allah Azza wa Jalla. Maka surah ini, wa hadhihi surah ini dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanda kana al-habib al-mustafa sallallahu alaihi wasallam yukthir min tilawatiha. Nabi kita banyak baca surah ini. Bila? Pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat dan juga pada hari raya. Hari Jumaat dengan hari raya. Manakah dalil? An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala, An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil 'idaini wa fil jumu'ah
Nabi kita baca pada 2 hari raya dan juga pada hari Jumaat surah rakaat yang pertama Sabbihisma rabbikal a'la, dan surah yang kedua wa hal ataka hadisul ghasyiyah. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Qala wa idza ijtama'al 'id wal jum'ah. Dengar ni. Betapa Nabi kita ni suka ulang surah ini kalau berkumpul di antara hari raya dengan hari Jumaat. Fi yaumin wahid. Contohnya hari ni Jumaat, tapi hari ni juga raya. Maka Nabi kita solat raya pagi waktu duha, kemudian dia solat Jumaat pada waktu zuhurnya. Yaqra'u bihima aidan fi salataini. Dia baca dua-dua ini dalam 2 solat. Pagi tadi baca dah dia waktu solat raya, kemudian Jumaat baca balik. Hadis ini akhrajahu al-Muslim. Allahu akbar. Dikeluar oleh Imam Muslim. Apakah hikmat kenapa dia baca 2 ni? Ini menarik untuk kita perhatikan. Kenapa Nabi kita suka baca dua surah ini dibaca? Dia kata wa bi khasatan fi ayyamil jum'ah. Sebab hari-hari Jumaat ni, hari yang dikira akan berlakunya kiamat. Berlakunya kiamat pada hari Jumaat. Maka hari Jumaat Nabi kita suka apa? Suka baca ayat-ayat atau surah-surah yang berkait dengan kiamat, macam pagi Jumaat dia baca surah apa? Pagi tadi kita baca surah apa? Imam baca surah apa? Ada imam yang dia baca dua surah. Surah As-Sajadah, Alif Lam Mim Sajadah, dan dia baca surah Hal Ata Alal Insan Hinum Minad Dahri. Maknanya 2 tu kiamat. Kemudian pada solat Jumaat baca pula surah Sabbihisma rabbikal a'la dengan surah Al-Ghasyiyah. Maka itu dia katakan di antara hikmah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam baca 2 surah ini. Jadi tujuannya dia sebab Nabi nak tarkis, nak kita fokuskan kepada aqidatul qiyam, aqidah kepercayaan kita tentang hari kiamat. Dia nak suruh kita ni hari Jumaat ingat kiamat. Ana selalu buat analogi, kita kata ingat Jumaat, ingat selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian kita kata ingat Jumaat, ingat surah Al-Kahfi. Satu lagi kita kena ingat Jumaat, ingat kiamat. Maknanya bila kita ingat kiamat, kita kena buat persiapan lah, bukan ingat saja. Kalau setakat ingat patut sengih tak tahu apa, kita kata ini manusia yang tak betul. Yang betulnya bila kita ingat, kita buat kerja. Bila kita ingat, kita apa? Kita akan melakukan persiapan, membuat persiapan yang sepatutnya untuk menerima hari kiamat yang begitu dahsyat, yang begitu besar, huru-haranya yang kita akan baca dalam surah yang kita belajar ini. Kita kata alhamdulillah, para jemaah sekalian, mudah-mudahan apa yang kita tadabbur, apa yang kita pelajari, apa yang kita fikir ini akan menjadi suatu orang panggil tahfiz, menggalakkan kita, menguatkan kita untuk membuat persiapan untuk kiamat. Kita dengan kiamat ni ada 2 cara. Satu dia panggil kiamat sughra, kiamat kecil. Bila? Apabila orang itu mati. Bila mati, qamat qiyamatuhu, maka berlakulah kiamat kepada orang itu. Satu lagi apabila berlakunya kiamat sungguh, Al-Ghasyiyah ni kiamat yang besar, itu semua dunia akan jahanam, bukit bukau semuanya terbang, langit pecah, bintang-bintang bertaburan. Itu kiamat yang besar yang akan berlaku kepada kita. Ini di antara perkara yang kita kena ingat. Maka dengan itu maudhu' as-surah, cerita ini, tajuk dalam kisah ini, iaitulah cerita tentang kiamat. Lakin setiap surah itu ada uslub, ada manhaj, ada uslub ataupun ada gaya yang tersendiri, dan ada cara yang Allah Ta'ala nak olahkan supaya kita bila dengar surah ni kiamat juga tapi cara lain. Yang ni kiamat juga tapi dengan cara yang lain, supaya bila kita baca Quran, 30 juzuk Quran, walaupun dia ada isu yang berulang, tapi dia tak sama. Macam kisah Nabi Musa AS. Tuan-tuan yang baca Al-Quran, kita di bulan Ramadan ni kan, alhamdulillah, bulan Ramadan ni bulan kita murajaah Quran awal sampai akhir.
Ada orang baca Quran saja, ada yang baca dengan terjemahan. Tujuan kitanya kita nak sekali lalu kita imbas kembali apa yang terkandung dalam Quran. Tapi kita kena ingat, Nabi Musa di antara cerita yang banyak berulang dalam Quran. Kisah Nabi Musa AS banyak berulang dalam Quran. Tetapi ulangan itu dalam episod-episod yang tertentu. Sekali Allah Ta'ala sebut waktu dia kanak-kanak, waktu yang kedua waktu dia di dalam laut, waktu yang ketiga ketika dia di istana Fir'aun, waktu yang lain ketika dia berdepan dengan Bani Israel, kaum dia sendiri. Sama juga dengan cara kiamat, makna suasana hari kiamat. Keadaan bukit bukau, keadaan manusia huru-hara, wama penihum bisukara, macam orang mabuk, dia bukan mabuk. Jadi itu dia dipanggil uslub dan minhaj yang berbeza-beza. Likulli suratin, bagi setiap surah ada uslub dia, ada mufradat dia dan ada cara dia. Tetapi semuanya kiamat ini tajuknya satu je, kiamat. Tajuk dia kiamat. Tapi cara Allah Ta'ala sebut berbeza-beza. Maka kita kena setiap ayat, setiap surah kita cuba tadabburkan dia. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, afala yatadabbaruna al-Quran. Adakah kamu, kenapa kamu tidak tadabbur Quran? Kenapa kamu tidak tadabbur Quran? Surah ayat 22. Maka kita cuba tadabbur surah yang kita baca ini secara ringkas. Secara ringkasnya insya-Allah. Isu yang kedua, para pelajar tanda baik-baik. Ingat molek. Lebih awal Ramadan, kalau batuk tak boleh minum air, kita sabar gitu je lah. Yang kedua, hadhihi surah. Dia panggil surah Al-Ghasyiyah ini termasuk min suwaril istifham. Termasuk dalam surah-surah istifham, maknanya tanya, pertanyaan. Surah pertanyaan. Jadi para pelajar tanda, surah yang dimula dengan soalan, pertanyaan ada 6 surah. Surah yang dimula dengan pertanyaan ada berapa surah? Ada 6 surah. Yang pertama surah Al-Insan yang kita baca pagi Jumaat. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang pada manusia satu masa dia baru tak tahu pun dia memang tak ada pun dia. Itu soalan yang pertama, surah Al-Insan. Yang kedua surah An-Naba. Amma yatasa'alun. Ayat 1, apakah yang mereka bertanya-tanya? Mereka nak tanya-tanya apa? Panjanglah pula, anin naba'il azim. Semuanya tentang kiamat. Kemudian surah surah yang soalan yang ketiga, surah kita ini. Hal ataka hadithul ghashiyah. Sudahkah sampai kepada kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam perihal hari kiamat yang huru-haranya yang berat? Ayat 1 juga. Kemudian ada lagi soalan tentang surah Al-Fil, surah Al-Amah, surah yang ketiga Alam Nashrah. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah, bukankah kami dah cerahkan dadamu? Jadi ayat 1 surah Asy-Syarh. Yang kelima surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Adakah kamu tidak tengok bagaimana Allah Subhanahu wa taala lakukan kepada tentera bergajah? Surah Al-Fil ayat 1. Kemudian surah yang ke-6, ara'aital ladzi yukazzibu bid-din. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din. Apakah kamu tidak tengok orang-orang yang mendustakan hari agama? Jadi semuanya ayat 1 belakang. Jadi para pelajar kita kena tanda tulis itu surah Al-Istifham. Dia panggil suaril istifham. Surah dimulai dengan pertanyaan. Baru ni kita dah bincang tentang surah tentang Hawamim, surah yang bermula dengan hamim kan. Yang ni dah surah dengan dia panggil suaril istifham. Surah yang dimula dengan pertanyaan. Surah dimula dengan pertanyaan. Jadi ada berapa surah? Surah yang mula dengan pertanyaan ada 6 surah.
Jangan lupa, jangan kena ingat surah ni ada 6 surah yang perlu kita kena ingat. Baik. Hadhihi salisu suratin. Jadi surah Al-Ghasyiyah ini adalah merupakan surah yang ketiga daripada surah-surah Al-Quran yang 6 yang Allah Ta'ala mula dengan istifham, dengan pertanyaan. Dia panggil surah yang ke-88 dari sudut tartib Quran daripada awal sehingga 114. Jadi surah kita ni yang ke-88, surah yang ke-11 dalam tartib juz'u amma, juz'u yang ke-30. Baiklah, kita tengok kepada nama dia Al-Ghasyiyah. Hal ataka hadisul Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah ni maksud apa? Apa dia maksud Al-Ghasyiyah? Maksudnya wahidun min asma'il qiyamah. Salah satu daripada nama kiamat. Nama kiamat tu banyak. Al-Haqqah, Al-Qari'ah, ya, termasuk dari salah satunya Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah, ya, surah Al-Ghasyiyah. Dan untuk fakta ni para pelajar tanda, dia kata lam tarid kalimatul ghasyiyah illa marrataini. Kalimah Al-Ghasyiyah ni hanya 2 kali disebut dalam Quran. Kalimah Al-Ghasyiyah hanya disebut 2 kali dalam Al-Quran. Yang pertama disebut dengan nama guna hal ataka hadisul ghasyiyah, maknanya khas, datang hari kiamat. Dan satu lagi dalam akhir surah Yusuf, akhir surah Yusuf ayat yang ke-107. Nah, anda baca pelan-pelan lah supaya para pelajar yang mencatat boleh catat. Surah yang ke surah Yusuf ayat 107. Afa aminu an ta'tiyahum ghashiyatun min azabillahi aw ta'tiyahumus sa'atu baghtah wa hum la yash'urun. Afa aminu, apakah mereka rasa aman, tenang akan datang kepada mereka ghashiyatun, maksud satu azab yang meliputi daripada azab Allah Azza wa Jalla. Jadi alhamdulillah. Jadi boleh jadi dalam surah ini la ta'nil qiyamah, bukan makna hari kiamat dalam surah Yusuf ini. Tetapi ghashiyatun min azabillah, maksud satu azab yang Allah Ta'ala hantar mari meliputi kawasan yang kena azab. Sebagaimana yang kita tahu, kawasan-kawasan yang ditimpa azab oleh Allah Azza wa Jalla banyak. Di antaranya yang dapat dikesan lah, macam yang tak boleh dikesan, iaitu kematian kaum Nuh. Sebab banjir itu terlalu besar. Kita tengok sejarah-sejarah binasa ni, dia kata apa? Zaman kaum Nuh. Dikatakan Kaabah dah ada, tapi bila taufan Nabi Nuh mari, rusak dia. Wallahu a'lam. Itu disebut. Tapi di antara tempat-tempat yang kelompok negeri, contohnya kaum Nabi Saleh, kaum Samud. Jadi puak dia ni habis kena tempikan suara, letusan suara yang begitu dahsyat. Ataupun kaum Ad, kaum Nabi Hud yang ditimpa dengan angin yang begitu kuat. Kaum Lut di balik bumi, ataupun Fir'aun dan laut. Tapi laut itu tak ada lagi kesan. Cuma mayat Fir'aun pula ada kesan. Ini semua Allah SWT anugerahkan kepada kita berbagai-bagai bentuk ghasyiyah ataupun liputan, meliputi azab dia tu kepada semua perkara. Mana al-ghasyiyah huna, adapun ghasyiyah dalam surah yang kita baca ini, surah yang ke-88 ini, ismun min asma'il qiyamah. Salah satu daripada nama kiamat itu nama dia Al-Ghasyiyah. Yang ni tak boleh nak kacau, tak boleh nak lari dah kita ni, sebab Al-Qiyamah di sini dengan nama Al-Ghasyiyah. Huru hara di sini makna huru hara pada hari kiamat. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kita minta Allah Ta'ala selamatkan kita, keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi, para pelajar yang disayangi semua ni. Pada hari kiamat esok kita akan ada dalam keadaan aman, tenteram, damai, insya-Allah. Maka Al-Quran, kenapa Allah SWT guna uslub bertanya dalam 6 surah ini? Uslub bertanya 6 surah ini liyusira al-intibah wa tarkiz, supaya dia nak suruh kita nampak fokus.
Macam kita juga lah. Kita duduk cakap ramai-ramai, tiba-tiba ada orang tanya, saudara, awak dah dengar tak berita? Dah dapat ada maklumat? Jadi orangnya duduk, apa tu? Semua akan jenguk. Mana akak-akak kepala, semua akan jenguk, akan tanya, apa yang berlaku itu, apa yang berlaku, apa kes? Jadi orang akan tanya, orang akan tertanya-tanya. Maka wahadzal Quran yahtaju ila tarkiz zihni. Dengar ni para jemaah. Orang yang nak faham Quran tak boleh dengar main-main sambil mengantuk, cari tiang, sandar, tak fokus lah. Saya tak kata salah bersandar, duduklah sandar lah, tidak jadi masalah. Nak awak panggil bawa itu, rehat sikit duduk kan. Sekarang ni macam-macam sandar ada ni. Orang bawa kursi yang duduk masing-masing bersandar sambil bersandar pun ada. Lah, maksud kitanya sandar tak fokus. Apalagi kalau di masjid itu adanya hamba-hamba Allah Ta'ala ini suka pergi masjid. Dia suka pergi masjid. Dia duduk dalam majlis ilmu, tapi dia berbual. Yang ni Allahu Akbar. Kita nak kata apa? Nak kata baik awak baliklah senang. Baik awak baliklah. Apa cerita awak macam ni? Orang suruh pergi masjid dengar kuliah. Dia pergi masjid duduk buah-buah pula. Kita kata ini di antara satu fenomena yang tidak baik, yang sangat-sangat tidak sihat apabila kita bercakap dengan satu perkara yang kita buat satu perangai yang tidak baik. Ana dah berapa kali dah sindir-sindir ya cakap jin kalau dengar Nabi kuliah dia diam je. Kita ni dengar ustaz kuliah dia cakap je. Kita kata apa masalah awak sebenarnya? Awak ni ada masalah apa sebenarnya? Jadi kita kata itu masalah yang cukup tidak baik. Baiklah. Supaya tengok hal Quran yahtaju ila tarkiz. Quran mesti kita fokus kepada apa yang kita nak belajar, nak faham. Jadi kemudian tumpukan sepenuhnya. Sebab tak boleh kita nak terima Quran sedangkan akal kita bercelaru, fikir sana, fikir sini, tak boleh. Ataupun satu lagi orang yang tak boleh terima Quran apabila dia tutup hati dia daripada menerima kebenaran Al-Quran. Maka dikatakan window ataupun nawafis, tingkat-tingkat yang nak masuk ke dalam pemikiran kita, dalam hati kita ni melalui Quran, iaitulah kita kena bersihkan pemikiran kita kena buka hati kita, cerahkan dada kita, lebih-lebih lagi kita kena bersihkan hati kita daripada zulumat, daripada kegelapan dosa-dosa dan juga kegelapan maksiat, kerana itu akan menghalang kita daripada mendapat nikmat yang besar, iaitu nikmat tadabbur, memahami Al-Quran. Baiklah para jemaah sekalian, itu di antara muqaddimah tentang surah. Adapun muqaddimah tafsir yang sepenuhnya kita akan baca dalam tafsir Al-Muharrar nanti insya-Allah. Yang ni saya nak ambil kepada waqafat, maknanya kita pilih beberapa poin yang besar, yang elok untuk kita pelajari, sebab perkara ini penting, lebih-lebih lagi yang berkait dengan al-qiyamah, berkait dengan kiamat. Mari para jemaah sekalian kita masuk kepada uraian dia, tafsir dia secara ringkas-ringkasnya insya-Allah. Tengok ayat yang pertama. Kalau sempat kita akan pergi kepada ayat sampai kepada ayat 16, kemudian kita sambung 17 tentang unta nanti. Hal ataka hadithul ghashiyah. Sudah sampaikah kepada kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam perihal hari kiamat yang huru-haranya meliputi. Jadi ayat ini Allah tanya Nabi, hal ataka. Soalan kepada Nabi, hal balaghaka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal balaghaka ya Muhammadu khabarul qiyamah. Khabar cerita hari kiamat yang sangat berat, yang sangat huru-hara yang akan berlaku itu. Jadi ada ulama tafsir kata ayat ini muwajjah, ditujukan percakapannya kepada siapa? Kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditujukan ayat ini kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu asalnya al-khitab li sayyidil mukhatabin. Kemudian umat dia yang datang kemudian menerima apa ni khitab ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka
Soalan dia tanya, hal ataka al-hadis khabar. Jadi manusia ni suka tahu benda-benda yang pelik-pelik. Suka tahu benda-benda yang ajaib. Suka tahu, sebab itulah kita, supaya manusia ni dapat maklumat yang betul, kita kena beri maklumat yang betul. Maka Allah SWT suka kita ambil maklumat daripada sumber yang jelas. Kita tengok dalam berita-berita perdana. Ada je tak cerita dia panggil arsad al-ahwal al-jawiyah. Dia panggil laporan cuaca. Penting. Padahal ni kita kata apa kena benda perancu, kita rumah kita tak tahu apa, tapi bagi orang duduk di laut, orang trebor, orang apa, semua dia tahu belaka. Sebab cuaca ni penting. Yang suka manusia dia suka tahu berita-berita yang pelik-pelik yang tidak ada pada dia. Maka Allah Ta'ala guna uslub bertanya supaya orang yang menerima berita ini akan sedar bahawa di sana kita akan ada maklumat yang besar untuk kamu hayati, untuk disampaikan kepada kamu semua. Tengok ayat 2. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Wujuhun yawma idzin khashi'atun. Wujuhun, muka orang-orang kafir pada hari itu tunduk kerana merasa hina. Allah Ta'ala sebut di sini khashi'atun minaz zulli. Khusyuk ni ada dua. Tengok, kalau kita kata khashi'atun, macam kita orang solat, aku solat dengan khusyuk. Apa makna khusyuk? Yang pertama sekali, kita tidak bergerak banyak, kita diam. Kita khusyuk makna kita merendah diri, fokuskan hati kita kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita kata di para ulama, tulis kata-kata kiamat ni, kata-kata hikmah ini, tulis. Dia kata kalau kita tunduk, menghinakan diri kepada yang agung, maka kita akan jadi mulia. Dia kata al-izzatu amam al-aziz, kita akan jadi mulia. Maksudnya kita tunduk, kita khusyuk, kita merendah diri kepada Tuhan yang Maha Berkuasa, maka kita akan jadi mulia. Tapi ingat baik, mana-mana orang yang khusyuk, waling kisar, khusyuk dia, tunduk dia kepada orang yang hina, dia lagi hina. Pergi tunduk kepada penguasa-penguasa yang zalim, kerana nak membodek, kerana nak mencari kedudukan, kerana nak mendapat tempat. Bolehlah habuan dunia kata orang sekeping dua, maka orang ini akan jadi hina di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jadi kerana itu Tuhan sebut di sini, wujuhun yawma idzin khashi'atun. Muka orang kafir pada hari kiamat khashi'ah, bermakna hina. Sebab apa? Sebab di dunia dulu dia telah menghinakan muka dia kepada berhala-berhala, kepada dewa-dewa, kepada apa yang mereka sembah, mereka jadikan sebagai sembahan yang tidak ada kuasa pun pada ketika itu. Allah nasallallahu salamata wal afiyah. Kita minta Allah Ta'ala selamatkan kita, jangan Allah Ta'ala hinakan kita, sebagaimana doa Sayyidina Ibrahim alaihi wa ala nabiyyina salatu wassalam. Ibrahim kata apa? Wala tukhzini yawma yub'atsun. Ya Allah, jangan hinakan aku pada hari dibangkitkan hari kiamat. Tuan-tuan banyak dengan doa ni. Saya dah tulis, sahabat kita dah buat poster doa minta jangan dihinakan pada hari kiamat. Tuan-tuan boleh tengok, ambil tajuk dia, jangan hinakan kami pada hari kiamat. Hina. Orang yang kafir hina pada hari kiamat. Walaupun di data dunia ni megah, manusia terkaya dalam dunia, manusia yang paling hebat dalam dunia, semua benda orang aku dan tunduk pada dia. Kuasa barat, kuasa timur semua tunduk pada dia. Di akhirat esok zalil, manusia yang hina di hadapan Allah Azza wa Jalla. Baik. Ayat yang ketiga, amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Apa dia maksudnya? Mereka menjalankan kerja yang berat, lagi berpenat lelah. Kerja atas dunia ni berat. Kerja dalam akhirat esok, ay takunu wujuhun ya'malu ashabu a'malan syaqan mujhidatan murhiqatan. Dia kata dia buat kerja-kerja yang cukup berat.
Tak berat macam mana? Duduk dalam seksa, duduk dalam azab, duduk dalam bencana yang begitu dahsyat. Itu salah satu daripada tafsir. Ada juga tafsir yang kedua, dia kata apa? Amilatun nasibah, mereka buat kerja berat atas dunia. Tapi apa jadi? Tengok ayat 4. Tasla naran hamiyah, mereka tetap menderita bakaran neraka yang sangat-sangat panas. Kalau kita tengok sebahagian daripada ahli ibadah yang bukan Islam, susah tahu. Nak kahwin tak boleh, nak bini tak boleh. Orang lain sampai kahwin 4, awak seorang pun tak boleh kahwin. Benar. Makan, saya tak sebutlah spesifik lah, nanti orang-orang bukan Islam kacau pula marah. Dia kata makanan-makanan, orang ni tak boleh makan, ni tak boleh. Sedangkan itu semua nikmat dunia. Orang beli daging wagyu sampai beratus ringgit sekilo. Nah, kita tak boleh makan, rugi. Sangat-sangat rugi. Amilatun nasibah, kerja berat atas dunia, tapi tasla naran hamiyah. Di akhirat esok mereka akan dibakar dengan api neraka yang cukup panas. Allahu akbar. Nas'alullah selamat. Jadi di sini para ulama mengatakan perbuatan atas dunia dulu kerja berat dah. Siapa dia contohnya? Kata Al-Biqai, seperti Ruhban An-Nasar, puak-puak ni, tuk rahib Kristiani, tak boleh tu, tak boleh ni. Wazana diqatil mutasawwifah, dan puak-puak ahli tasawuf yang zindik. Ya, baik, bukan semua ahli tasawuf. Ahli tasawuf yang zindik mana yang kacau ni, minal falasifati wa atba'i. Ahli tasawuf ni macam kacau. Allah dia punya pakaian yang serebeh dengan kuku tak kotor, rambut misap. Bukan manusia biasalah, tidak seperti sunnah Nabi yang bersih. Jadi kerja susah atas dunia ni. Betapa dalam gua lah, apa benda yang kita kata, tapi di akhirat esok dia dapat pulangan yang begitu dahsyat sebab dia tidak ikut sunnah Nabi SAW. Diceritakan seorang ulama, cerita ni ada kata Sayyidina Umar, tapi saya tak jumpa sanad, jadi kita tak boleh sebut. Sampai pengarang kitab ni kata la nadri mada subut. Aku tak tahu sabit tak sabit saya daripada Umar. Jadi daripada kita duduk di sebuah satu benda yang tak ada sanad, baiklah kita kata satu kisah. Kisah ini seorang ulama ni salaf, dia tengok seorang rahib. Seorang rahib ni seorang ahli pendeta lah, ahli ibadah pada agama lain. Dengan pakaiannya lusuh, koyak, duduk petapa dalam gua, dalam keadaan yang susah hidupnya. Fabaka Syekh. Tok Syekh ni menangis. Orang kata kenapa menangis Syekh? Mu tengok dia tu kenapa menangis? Sedih tengok dia miskin ke? Sedih tengok dia penampilan dia ke? Dia kata aku sedih bila aku teringat kepada ayat ini. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Allah. Dia kerja berat atas dunia. Banyak pantang larang dia kena buat. Tapi di akhirat esok neraka. Allahu akbar, kita kata ruginya, banyaknya rugi. Tapi kalau kita atas dunia ni kerja berat, kita ikut sunnah Nabi contohnya, siang kita berpuasa, malam kita bertahajud, sampai bengkak kaki, contohlah, sampai bengkak kaki kita berdiri, semata-mata kerana Allah. Jadi kita boleh pahala banyak. Kita ada harta, kita infakkan fisabilillah, kita boleh harta banyak. Jadi kalau kita duduk simpan yang benda-benda ni, rugi. Maka kita mengatakan amilatun nasibah tasla dan hamiyah. Jadi ada sebuah ulama tafsir kata ini keadaan di dunia. Dunia dulu dia kerja berat, petapa sana petapa sini, tapi mereka dalam keadaan yang begitu dahsyat. Ni hari ni orang yang tak ikut sunnah, nanya tuan-tuan dan puan-puan, orang yang tak ikut sunnah, nanya kepada mereka. Nanya macam mana? Nanya kepada mereka, kerja banyak. Tak saya kata awak ni zikir. Ni orang duk viral pula zikir, dia buat tali gantung, zikir duk parah. Kita kata tak perlulah semua itu. Kita berzikir dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau cukup bilangan, alhamdulillah. Kalau tak cukup bilangan pun, kita zikir dengan tangan pun, malaikat tahu berapa bilangan. Tapi dah jadi viral kan ini satu cerita, kita mengatakan tidak perlu kepada perkara tersebut. Mana rugi sangat-sangat. Kalau kita baca ayat ini, kita akan sedih tuan-tuan. Amilatun nasibah, kerjanya kuat, ibadahnya kuat, tapi tidak ikut sunnah Nabi SAW, maka rugi sangat-sangat. Sebagaimana kata Syekh Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullahu ta'ala wa radiya'anhu, Fudail kata apa?
manusia ni syarat Allah Ta'ala nak kabulkan amal orang ni mesti ada dua syarat. Syarat Allah Ta'ala nak kabulkan amal, dua syarat. Syarat yang pertama, dia kena beramal kerana Allah. Beramal kerana Allah. Mungkin ahli ibadat tadi, yang kuat-kuat tadi, amilatun nasibah tadi, beramal dia ni, dia kata kerana Allah. Untuk orang Islam lah. Untuk orang yang bukan Islam, dia beramal kerana berhala dia, kerana apa lain pula, berat juga. Tapi, yang kedua, dia tak ikut, yang syarat kabul yang kedua, mesti ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dia tak ikut sunnah Nabi, maka dia kerja berat tapi pahalanya tak ada. Kerja kuat tapi pahalanya sikit. Kita mengatakan ini satu perkara yang cukup menyedihkan kita lah, para jemaah sekalian, perkara yang cukup menyedihkan kita. Kita rasa sukar untuk melalui suasana yang begini, merugikan kita. Baiklah, kita berpindah kepada ayat yang kelima. Tusqa min 'ainin aniyah. Mereka diberi minum dari mata air yang cukup masak panasnya. Ya Allah. Mereka akan diberi minum apa? Minum air yang cukup. Allahu Akbar. Air yang cukup panas. Apa lagi yang kita nak? Allah, apa yang kita boleh buat lagi? Taslanan hamiyah. Jadi berat. Kemudian diberi minum pula dengan air yang panas. Setara mana panas? Tengok. Allahu Akbar. Jadi ada juga ulama tafsir kata, hijau di akhirat dalam kiamat esok. Yang dunia tadi dunia. Di akhirat esok pun amilatun nasibah ini juga ashqalun syaqqah. Hijau yang begitu berat bersama dengan azab yang panas. Ta'zibu ashqal. Sa'urhiqahu sa'uda. Dalam surah Al-Mudaththir yang kita tadabbur pagi itu, sa'urhiqahu sa'uda innahu fakkara wa qaddar. Jadi ada setengah-setengah ahli orang yang kena penjara ni, dah penjara. Penjara tu azab dah. Dari sudut jiwa tak boleh keluar. Tapi dia kena kerja berat. Penjara, jatuhkan hukuman penjara dengan melakukan kerja yang berat. Di mana? Bila mari kepada naran hamiyah, tusqa min 'ainin aniyah. Air yang panas pula apa jadi? Dia kata, para jemaah sekalian, dalam hadis kata panasnya api neraka ni 70 kali lebih daripada kepanasan api dunia. Jadi berapa kali kita nak ganda lagi pahala? Betul ni panasnya api. Yang kita ada sekarang ni kali 70. Allahu Akbar. Tak ingat buat apa. Macam mana kita nak banding? Jahannam faharata bil malayin. Allah Ta'ala yang tahu apa kepanasan yang Allah Ta'ala guna dalam neraka Jahannam. Sekarang ni kita guna panas dunia pun kita boleh tahu dah. 70 kali panas daripada api dunia. Jadi kepanasan itu yang kita tak tahu apa yang terjadi. Yang penting bagi kita para jemaah sekalian, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla pagi, petang, siang dan malam supaya kita selamat daripada api neraka. Jangan tu minta nak masuk neraka. Jangan. Sebab itulah saya tegur banyak kali dah. Orang-orang yang cakap lebih. Dia kata apa? Dia kata, Ustaz, kalau tak jumpa saya, cari. Kata, cari kat mana tu? Dia kata, cari dalam neraka. Kata, haish. Apa punya cakap? So, cari dalam neraka. Maknanya dia ada cita-cita nak masuk neraka. Kita kata, la ya akhi. Ini satu cakapan yang tidak baik. Cakapan yang tak betul. Macam mana boleh bercita-cita nak masuk neraka? Kita jangan. Kita minta ayat-ayat yang positif. Ustaz, tolong doakan saya. Dan kita semua ni masuk dalam syurga, selamat daripada neraka. Itu yang patut betul. Dia main-main. Konon-konon nak buat gurau. Gurau apa dengan neraka? Orang tak gurau neraka. Gurau lain-lain boleh lah. Jadi, lamma bayana, bila Allah Ta'ala sebut tentang dia duduk neraka yang panas, maka Allah Ta'ala bagi pada dia minuman yang begitu panas. Kemudian Tuhan sebut ayat yang ke-6. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tidak ada makanan bagi mereka di situ selain dari pokok-pokok yang berduri. Jadi dia ini kategori makanan. Kategori makanan syauk berduri. Kita kena duri pun, kena tulang ikan. Bayangkan tulang ikan kecil, lekat dia tekuk. Oh. Habis bomo jari dah. Tak cukup bomo pergi hospital, korek keluarkan.
Kaifa, bagaimana dengan makanan berduri dalam neraka? Ya. Karena itulah kata ulama tadabbur bahasa Arab ni kata apa? Kita dengar bunyi suara dhari'. Dia kata ad-dad, dad di awal kalimah, ain di akhir kalimah. Dia kata min alfaz wa huruf qawiyah. Lafaz dengan huruf yang kuat. Dhari'. Maksudnya kita boleh bayangkan bagaimana makanan dia tu dhari', sangat dahsyat. Kena duri, kena orang panggil, kena apa tadi? Tulai ikan pun kita dah panik atas dunia ni. Kaif, bagaimana dengan dhari', makanan ahli neraka, wal iyaz billah. Ayat 7. La yusminu wa la yughni min ju'. Yang tidak menggemukkan dan tidak pula dapat menghilangkan sedikit kelaparan pun. Tak gemuk, tak kenyang. Gemuk dah, kenyang pun dah. Apa pada? Macam kita hari ni makan fast food, makanan segera ni, sedap juga di lidah. Kalau doktor kata, tak ada khasiat ni makan, tapi sekurang-kurangnya lidah tu sedap makan. Mahal pun orang bayar. Standard lagi. Kalau boleh jumpa kawan-kawan makan kat kedai kopi yang mahal-mahal ni, lah hebat lah. Padahalnya makan kedai kopi lain kurang lagi, tapi tak apalah. Tapi dalam neraka ni la yusminu wa la yughni min ju'. Dua-duanya tak ada berlaku. Nak kenyang pun tak ada, nak hilang lapar pun tidak, sedap pun tidak. Allahu akbar. Habislah. Baik. Kita berpindah pula kepada orang yang baik-baik pula. Orang yang baik, dia dua yang Allah Ta'ala dia akan sebut. Mula-mula dia sebut orang yang tak baik, kemudian dia sebut orang yang baik. Wujuhun yawma idzin na'imah. Sebaliknya muka orang yang beriman pada hari itu berseri-seri. Muka orang beriman ceria. Kenapa dia boleh ceria? Lisa'yiha radiyah. Berpuas hati dengan balasan amal usahanya yang baik yang telah dikurniakannya di dunia. Lisa'yiha radiyah. Sebab apa yang dia buat atas dunia dulu dirajai oleh Allah Azza wa Jalla, maka Allah Ta'ala beri kepada dia kesenangan, beri kepada dia kebahagiaan. Mereka duduk dalam suasana yang begitu baik. Kita kata Allahumma ja'alna minhum ya Allah. Jadikan kami di kalangan orang-orang yang muka bercahaya pada hari akhirat esok, bercahaya di dunia, bercahaya pada saat kita mati. Amin ya rabbal alamin. Mana muka bercahaya. Allahu akbar. Sebab apa? Sebab usaha yang mereka yang baik. Allah. Macam kita sekarang lah. Anak-anak kita yang duduk pulun, istilah kata pulun, orang panggil study mau, bator tu tak jumpa kawan. Duduk study juga. Bila hari keputusan presiden keluar, Masya Allah, dia punya A campur. Semua pun ada A campur lah. A campur kat paling standard kan. A campur. Campur dua kan. Mana tinggi darjah. Betapa bergembira. Begitulah bayangan betapa cerianya muka orang-orang yang beriman. Wujuh yauma idzin na'imatun. Sebab mereka telah mendapat kemenangan, mendapat keputusan yang baik, mendapat keputusan yang begitu mengkagumkan di saat orang lain sedang bergelumang dengan azab, dengan seksa yang pelbagai yang sedang menunggu di hadapan mata. Maka baik Allah Ta'ala gambarkan mereka duduk di dalam syurga yang begitu nikmat. Tengok ayat 10. Fi jannatin 'aliyah. Mereka tinggal menetap dalam syurga yang tinggi tempat kedudukannya dan derajatnya. Alhamdulillah. Apa lagi sifat syurga? La tasma'u fiha laghiyah. Mereka tidak mendengar sebarang perkataan yang sia-sia, perkataan yang mengumpat orang menjadi tidak ada lagi dalam syurga. Kalau syurga orang tenang-tenang, kita orang mengumpat ni bila sakit hati dengan orang, dia mengumpat. Ataupun dia serabut dengan orang tu, tapi dalam syurga ni hati tenang. Apa yang kita nak kacau orang lagi? Tak ada dah.
Apalagi sebab syurga. Fiha 'ainun jariyah. Dalam syurga itu ada mata air yang mengalir. Fiha sururum marfu'ah. Di situ juga ada pelamin-pelamin berhias yang tinggi tempat. Wa akwabum mawdu'ah, dan piala-piala minuman yang tersedia. Wa namariqu masfufah, dan bantal-bantal yang teratur untuk mereka duduk rileks, berteleku. Bahasa Melayu lah, berteleku ni rileks lah, bersandar. Itu dia panggil berteleku. Wa zarabiyyu mabsusah, serta hamparan-hamparan yang terbentang luas. Jadi kita kata alhamdulillah, para jemaah sekalian, kita kena belajar ilmu cara gaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia baca ayat-ayat yang menyebut tentang nikmat, dia akan berhenti. Allahumma ja'alna minha, Allahumma ja'alna min ahliha, ya Allah jadikan kami daripada ahli syurga, orang yang layak menerima nikmat yang disebut itu. Jadi kita kena sebut. Jadi kita kena ingat. Allahu Akbar. Jadi bermula kita ambil satu-satu lah. Ambil satu-satu. Mereka adalah syurga yang tinggi darjat. Tinggi. Di antara satu darjat ke satu darjat tu, gak tahu perjalanan. Kalau berjalan kaki ya. Tapi Allah Ta'ala buat darjat. Jurah. Orang di bawah nampak darjat yang tinggi di atas. Kadang-kadang Nabi sebut analogi yang mudah supaya kita ingat. Dia kata dalam syurga nanti ada bilik yang nampak di luar, orang luar nampak dalam. Kita duk fikir zaman kita hari ni, bilik apa? Rupanya masak, dia panggil istana daripada kristal. Kristal. Nampak luar, nampak dalam. Ui, comel. Nah, istana kristal. Nampak luar, nampak dalam. Si pakcik Badui ni, oh, dia terkejut. Dia kata, ya Rasulullah, liman dia ya Rasulullah? Untuk siapa itu? Comel sangat-sangat untuk siapa? Liman dia. Untuk siapa? Agak-agak untuk siapa? Untuk Abu Bakar, untuk Umar, Osman, Ali. Memang layaklah untuk mereka. Tapi Nabi tak jawab kata untuk mereka. Nabi kata liman atal kalam. Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata bila orang tanya liman ya Rasulullah, liman aqabal kalam, bagi orang yang baik percakapan. Allahu Akbar. Cakap baik, cakap dengan orang baik. Maksud baik ni bukan bermuka-muka. Setengah orang ni bila bercakap depan baik, awak ni orang baik ini, cakap ini. Baik tu maksudnya bercakap tak bohong, berjanji tak dusta, cakap tak nak hina orang. Itu maksud baik. Aqabal kalam, baik cakapan. Jadi kita ni sekarang ni cakapan depan orang baik lah. Depan mikrofon ni baik. Tak ada mikrofon agak apa jadi. Cakap ataupun dalam depan publik cakap baik, gini nak buat. Bila duduk di kursi kuasa lain pula. Jadi kita nak biarlah di mana kita berada, aqabal kalam, cakap baik. Bukan maksud cakap baik itu lembut cakap yang ada setengah orang ni bercakap tak dengar. Dia bercakap kita kena tak ada dengar. Apa cakap? Alah ustaz, itu cakap itu perlahan nama dia tu. Cakap baik itu maksudnya isi kandungan tu baik. Dan bahasa pun baik, suara pun baik, jangan jekah-jekah. Ada orang suka jekah, kita kata apa benda main jekah-jekah macam ni. Jadi orang Kelantan ni, kita itu bahasa kita terlembut cara kita. Orang lain cara dia, macam-macam cara ada. Jadi liman aqabal kalam, bagi orang yang baik, dan juga bagi orang yang suka beri makan kepada orang, dan bagi orang yang sentiasa solat pada waktu malam. Jadi kalau kita tengok kepada ayat ni, hadis ni, kita rasa tak jauh yang kita. Kita rasa jauh. Rasa tak ada harapan di kita. Jangan. Setengah orang ni kata, tak ada harapan dah kita ni. Tak. Ni macam Nabi cakap untuk orang lain ni. Tak. Kita masih lagi ada peluang apabila kita mendapat tempat yang begitu cantik. Tulis mula hadis ni. Hadis ni daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Jadi dia kata liman aqabal kalam wa at'ama at-ta'am wa shalla bil laili wan nasu niyam. Wa shalla bil laili wan nasu niyam. Kata Syekh Syuaib
Syu'aib Al-Arnawi rahimahullah taala, dia kata akhrajahu Tirmizi bi sanadin sahih. Jadi alhamdulillah tak payah mana, tidak payah mana. Maknanya atabal kalam, baik cakapan, afsyas salam, suka menyebarkan salam, jumpa orang bagi salam yang baik, wa at'ama ta'am, banyak beri orang makan. Lebih-lebih lagi tuan-tuan dan puan-puan, sekarang musim min mawasimil khairat, di antara musim kebajikan yang kita kena buat, banyakkanlah beri makan kepada orang miskin, orang yang berhajat, ataupun kita beri makan kepada orang berpuasa. Orang berpuasa ni tak kira orang miskin kaya, asalkan dia puasa bagi makan. Ni orang-orang tak puasa ni, tak puasa kita buat program lain lah. Ini program untuk iftar sahih. Dia ada setengah orang yang disuka tak ajak orang bukan Islam bagi buka puasa. Itu tak masuk dalam buka puasa, dalam program bagi makan boleh lah. Yang keseluruhnya wa shalla bil lail wan nasu niyam, kita solat pada waktu malam dalam keadaan orang lain tidur. Orang lain tidur, kita bangun solat, kita kata alhamdulillah para jemaah sekalian. Itu di antara tawaran-tawaran istimewa yang diberi kepada orang ini untuk mendapat tempat yang begitu baik. Baiklah muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, banyak lagi lah yang antara sebut sifat-sifat syurga dengan mata airnya, singgah sananya, katil-katilnya, pinggang mangkuknya dan hamparan-hamparan yang begitu cantik. Yang penting bagi kita kena berdoa kepada Allah SWT. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula wa bi kulli ismin huwa sammaita bi nafsak. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan nama-Mu yang maha indah, dengan sifat-Mu yang maha tinggi, dengan kuasa-Mu yang begitu besar, dengan rahmat-Mu yang begitu melimpah luas, pada bulan Ramadan yang diberkati ini, Allah, berilah kepada kami keampunan, keselamatan dan kesejahteraan, serta jadikan kami, dua ibu bapa kami, orang yang kami sayangi, termasuk di kalangan orang yang layak ke syurga-Mu ya Rabbal Alamin ya Arhamar Rahimin. Allahumma a'inna 'ala siyam wal qiyam wa tilawatil Quran. Ya Allah, bantu kami untuk berpuasa dengan sebaiknya, bantulah kami untuk berdiri pada malam dengan sebaiknya, dan bantulah kami untuk baca Quran dengan tadabbur, dengan perhati dan beramal dengan isi kandungannya. Amin ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.